Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua. Okey, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Nurul Najwa binti Jasni daripada Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia Bangi. Okey, untuk pembentangan pada hari ini, tajuk pembentangan saya adalah berkenaan dengan personaliti dan tingkah laku agresif dalam kalangan atlet pelajar Sekolah Menengah Daerah Johor Bahru. Okey, di sini adalah sedikit overview tentang apa yang akan saya bentangkan pada hari ini. Yang pertama adalah latar belakang kajian saya. Kedua, pernyataan masalah. Yang ketiga, definisi operasi yang saya gunakan. Kajian literatur. Kerangka konseptual, metod kajian saya, dapatan kajian dan juga apa kepentingan kajian saya ini. Kita lihat kepada latar belakang kajian. Seperti yang kita semua sedia maklum, sukan ni merupakan satu institusi ataupun satu wadah untuk menyatu padukan rakyat yang berbelah bangsa di negara kita. Seperti yang kita boleh tengok dalam gambar tersebut. Di mana itu adalah pasukan bola sepak negara kita pada suatu ketika dahulu. Jadi sukan ni adalah selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan yang mana ia merupakan satu usaha untuk memperkembangkan lagi potensi diri individu secara menyeluruh dan bersepadu serta mewujudkan insan yang seimbang dan harmoni dari segi intelek, rohani, emosi dan juga jasmani. Itu adalah latar kajian saya lah. Seterusnya kita tengok menurut Said dan Irhan pada tahun 2016, mereka mengatakan bahawa pelibatan dalam sukan dapat membentuk personality individu. Begitu juga dengan Ozer and Martinez pada tahun 2006. Mereka menjelaskan bahawa personality mampu meramal tingkah laku individu seperti kegembiraan, hubungan dengan rakan sebaya dan juga tingkah laku agresif. Dan akhirnya, kajian daripada Bushman, daripada Burton and Michael dan Kathleen mengatakan bahawa personality menjadi penyumbang kepada tingkah laku agresif. Kita tengok kepada penyataan masalah. Syaharuddin 2001. Beliau menjelaskan sebanyak 572 sumber rujukan yang melihat hubungan antara personality dan juga tingkah laku agresif. Banyak juga kajian-kajian yang telah dilakukan, tetapi sebenarnya sangat kurang kajian yang dijalankan di Malaysia. Seperti kajian-kajian Bushman, Gleason et al., John and Sylvester dan sebagainya. Kebanyakan kajian-kajian ini hanya fokus kepada golongan dewasa sahaja. Jadi sangat kurang bahan-bahan ataupun kajian yang memfokuskan pelajar-pelajar sekolah. Seterusnya adalah definisi operasi. Apa yang dikatakan sebagai atlet? Atlet adalah individu yang secara aktif dia mengambil bahagian dalam pertandingan, apa-apa pertandingan. Personality pula adalah perwatakan seseorang yang dianalisa melalui cara percakapan, cara selesaikan masalah dan juga tingkah laku. Ketiga adalah trait, di mana trait ini adalah kecenderungan individu untuk mempamerkan tingkah laku mengikut keadaan ataupun mengikut situasi yang tertentu. Yang seterusnya adalah keagresifan. Keagresifan adalah tingkah laku yang merangkumi percakapan atau perlakuan yang boleh mendatangkan kecederaan kepada individu lain. Itu adalah definisi operasi bagi keagresifan. Ini adalah kajian-kajian literatur di mana definisi-definisi keagresifan telah dijelaskan oleh pekaji-pekaji terdahulu. Sigmund Freud mengatakan keagresifan sebagai naluri dalaman atas sesuatu secara semula jadi dalam diri manusia. Yang kedua daripada Glassman pada tahun 2004, tingkah laku agresif adalah dorongan daripada diri individu itu sendiri. Abdul Rahim 2010. Beliau menjelaskan tingkah laku agresif naluri ialah semula jadi, yang tak boleh dikikis dalam diri manusia tetapi masih boleh dikawal. Dollard et al. Pada tahun 1939.
Okey, beliau menjelaskan keagresifan adalah kesan semula jadi frustasi. Ini adalah teori kajian agresif frustasi yang terhasil daripada perasaan marah ataupun kecewa. Okey, seterusnya menurut Sofian pada tahun 2003, beliau menjelaskan tingkah laku agresif boleh dilihat melalui perbuatan secara fizikal maupun verbal, iaitu secara lisan. Baharin Hashim pada tahun 2007 menjelaskan bahawa atlet ini lebih cenderung untuk bertingkah laku agresif setelah dipengaruhi oleh guru maupun jurulatih masing-masing. Gin pada tahun 2001, beliau menjelaskan tingkah laku agresif dalam bidang sukan adalah sesuatu yang perlu diberi perhatian. Di sini adalah rangka konseptual saya. Untuk tujuan kajian saya adalah untuk mengkaji hubungan antara personality trait pelajar sekolah menengah daerah Johor Bahru dengan keagresifan berdasarkan kepada jantina. Di sinilah saya punya kerangka konseptual di mana faktor-faktor demografi adalah boleh ubah kajian yang bebas, iaitu lelaki dan perempuan ataupun jantina lah. Bagi personality dan juga tingkah laku agresif adalah boleh ubah bersandar untuk kajian saya. Teori personality saya menggunakan teori Goldberg, iaitu personality 5 dimensi, dan juga tingkah laku agresif daripada Booth and Perry pada tahun 1992. Di sini adalah metodologi kajian saya. Reka bentuk adalah berbentuk kajian tinjauan ataupun soal selidik. Sampel kajian saya adalah seramai 364 orang atlet murid sekolah menengah daerah Johor Bahru yang terlibat dalam sukan di peringkat daerah dan juga lebih tinggilah negeri maupun peringkat kebangsaan. Yang ketiga adalah instrumen kajian. Saya menggunakan Big Five Inventory untuk menguji ataupun untuk teori personality 5 dimensi, dan juga Booth and Perry Aggression Questionnaire BPAQ untuk keagresifan. Dari segi analisis data, saya menggunakan data deskriptif dan juga inferensi. Untuk inferensi saya menggunakan ujian T dan juga ujian korelasi untuk melihat hubungan. Di sini adalah dapatan kajian saya yang di mana personality berdasarkan kepada jantina. Kita boleh lihat dari segi extraversion. Min pelajar lelaki adalah lebih tinggi berbanding pelajar perempuan. Bagi domain yang kedua, neuroticism. Min bagi pelajar perempuan pula sebaliknya lebih tinggi berbanding pelajar lelaki. Yang ketiga, openness. Openness macam lebih terbuka. Di mana pelajar lelaki minnya lebih tinggi berbanding pelajar perempuan dengan 3.41, manakala pelajar perempuan 3.37. Untuk domain agreeableness, lelaki lebih rendah berbanding atlet pelajar perempuan. Yang terakhir adalah conscientiousness. Atlet lelaki minnya lebih tinggi berbanding dengan atlet perempuan. Bagi tingkah laku agresif pula, dari aspek kemarahan kita dapat lihat pelajar perempuan lebih tinggi berbanding pelajar lelaki. Dari segi min, verbal pula adalah sama bagi kedua-dua jantina. Keagresifan fizikal kita dapat lihat pelajar lelaki lebih tinggi berbanding pelajar perempuan dari segi nilai minnya. Manakala domain ataupun keagresifan ketara ataupun hostile, kita dapati pelajar perempuan lebih tinggi berbanding dengan pelajar lelaki dari segi nilai min mereka. Seterusnya kita lihat kepada ujian korelasi Pearson ataupun personality trait dengan tingkah laku agresif. Kita dapat lihat di sini bahawa nilai signifikannya adalah 0.266, di mana kita dapati bahawa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara personality dan juga tingkah laku agresif dalam kalangan atlet pelajar. Tapi dari segi jantina pula kita lihat di bawah. Nilai signifikan bagi kategori lelaki adalah 0.004. Dapatan ini menjelaskan bahawa
terdapat hubungan antara personality pelajar lelaki dengan tingkah laku agresif untuk lelaki, tetapi hubungannya agak lemah. Manakala untuk kategori pelajar perempuan pula didapati nilai signifikan adalah 0.3, agak tinggi, dan kita dapati bahawa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara personality trait lelaki perempuan dengan tingkah laku agresif. Akhir sekali saya akan menjelaskan tentang apa kepentingan kajian saya ini terhadap, yang pertama, terhadap bidang ilmu. Kita boleh, ataupun pengkaji-pengkaji lain, dia boleh menggunakan borang soal sedik yang sama untuk sampel kajian yang lain. Mungkin boleh dijalankan ke atas daerah lain ataupun pelajar-pelajar etik yang telah menyampai peringkat yang lebih tertinggi, peringkat antarabangsa dan sebagainya. Sumbangan ataupun kepentingan kajian saya terhadap bidang sukan, khusus kepada pendidik, supaya pendidik ni dia dapat mengenal pasti dan dia dapat memainkan peranan dalam membentuk perkembangan personaliti pelajar ke arah personaliti yang lebih positif dan dapat mengurangkan kadar keagresifan dalam kalangan pelajar. Kepentingan kajian yang ketiga adalah kepada jurulatih. Dapatan kajian ini dapat membantu jurulatih untuk memahami personality atlet mereka dan dapat merancang latihan dan motivasi yang sesuai untuk memastikan atlet-atlet mereka ni dapat memberikan prestasi yang lebih baik, prestasi yang optimum, yang maksimum, dan dapat mengurangkan tingkah laku agresif semasa berlangsungnya pertandingan sukan. Dan kepentingan kajian yang terakhir adalah kepada atlet-atlet. Ilmu psikologi ini sangat penting supaya dapat memastikan emosi mereka pada tahap yang lebih baik untuk mencapai prestasi yang maksimum. So, atlet-atlet ni bila dia dapat tahu dia punya personality, dia dapat tahu dia punya keagresifan di tahap yang mana, mereka akan belajar ataupun dapat pengetahuan yang lebih banyak lah untuk mengawal tindak balas mereka semasa berlangsungnya pertandingan sukan. Itu saja pembentangan saya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih.